Anda kembali bersama Malaysia Memilih, saya Luqman Haris, dan malangnya kita lihat realiti yang mungkin akan mendepani kita menjelang dan pada hari pengundian pada 19 November ini adalah ramai rakyat ataupun ramai pengundi mungkin akan mengundi dalam keadaan risiko banjir yang begitu tinggi. Apa yang kita boleh lakukan, mengetahui apa yang kita tahu setakat ini daripada ramalan dan amaran yang dikeluarkan oleh agensi-agensi berkaitan berkenaan dengan ramalan cuaca untuk seminggu akan datang. Apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan sebarang impak jika ada dapat diminimalkan untuk memastikan pesta demokrasi 5 hari dari sekarang tidak akan terkesan. Saya mahu berbincang bersama dengan aktivis alam sekitar Amlir Ayat yang menyertai saya sekarang di talian telefon. Amlir, Ya. bagaimana kita menambah baik kesiapsiagaan kita? Saya tahu banyak benda yang sudah kita bincangkan, banyak perkara yang kita sudah lakukan sejak beberapa bulan lepas. Tapi apa lagi yang boleh kita tambah, yang boleh kita lakukan untuk memastikan apa sahaja yang berlaku, cuacanya bagaimana sekalipun, 19 hari bulan nanti tidak akan terkesan dan terjejas keupayaan rakyat untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Ya, Loman, terima kasih Loman dan juga Wani. Ini ialah satu perkara baru di Malaysia sebenarnya. Jadi saya tak pasti apakah modus operandi yang terbaik untuk kita menghadapi masalah ini pada dalam kita berduyun-duyun untuk pergi mengundi, dan pada waktu yang sama kita menghadapi risiko banjir, malah mungkin juga banjir. Ya, kita minta lajak dijauhkan, tapi tidak mustahil kalau berlaku banjir itu semasa mengundi. Jadi bagaimana untuk menghadapi masalah ini? Pertamanya sekarang ini kita perlu lihat apakah walaupun masa tak banyak sebenarnya, tetapi kita perlu lihat apakah yang berlaku dalam kawasan-kawasan banjir, sama ada projek-projek pembangunan, pembuangan sampah dan sebagainya. Kita minimalkan semua benda ni. Kita kalau boleh kita nak elakkan semua benda ni. Dan saya rasa agensi-agensi kerajaan khususnya NADMA perlu mengambil inisiatif yang lebih agresif dalam keadaan seumpama ini untuk memastikan dan membolehkan masyarakat untuk pergi keluar mengundi. Ini satu modus operandi yang sangat mencabar. Kita akan melihat banyak masalah-masalah yang berlaku nanti, tapi saya harap masalah-masalah ini harus dilihat terlebih dahulu sebelum hari mengundi. Maknanya apakah masalah-masalah yang akan berlaku yang menyebabkan masalah-masalah tersebut, masalah banjir, dan seterusnya akar pada masalah ini dikurangkan ataupun diminimalkan ataupun dielakkan. Dengan cara itu saya rasa kita boleh mengurangkan risiko banjir. Dan mengurangkan banjir. Kalau kita tidak lihat kepada akar masalah ini, maka kita akan menghadapi masalah yang lebih besar pada hari mengundi nanti. Ya, tapi seperti yang Amli sebut tadi, mungkin sebarang perancangan atau sebarang cadangan ini mungkin tidak feasible kerana kita hanya ada 5 hari saja lagi. Kita ada masa yang cukup suntuk. Jika berlaku senario yang terburuk, worst case scenario, adakah Amlir melihat dan menjangkakan ia mungkin akan sampai tahap terburuk, iaitu SPR perlu consider the unthinkable untuk menunda atau menangguhkan, kerana itulah bidang kuasa mereka? Adakah Amlir nampak ia sampai ke tahap itu atau adakah itu terlampau dramatik? Betul, Lokman. Saya pernah dengar ada statement daripada Perdana Menteri bahawa jikalau keadaan buruk, maka kita mungkin tangguhkan pilihan raya, itu saja. Kenapa kita nak menyusahkan rakyat sehingga rakyat menghadapi masalah, mungkin rumah mereka tenggelam nak pergi mengundi, macam mana? Jadi kita perlu memikirkan masalah itu untuk memudahkan rakyat untuk memilih dengan lebih baik, dan supaya proses pilihan raya ini berjalan dengan baik dan adil serta majoriti ramai orang boleh keluar mengundi. Kita takkan nak 60% ataupun 50% orang yang layak mengundi keluar mengundi. Kita nakkan supaya proses demokrasi ini berjalan dengan mantap dan juga secara aman damai. Itu yang kita mahukan. Jadi pihak SPR perlu memerhatikan isu ini dengan lebih mendalam. Sebab saya tengok banjir ini akan ada kemungkinan dia akan menjadi lebih teruk, lebih dahsyat lagi di dalam masa-masa akan datang ini. Kita tengok di Shah Alam, satu kawasan yang ramai penduduknya yang menghadapi masalah banjir yang sangat teruk. Jadi bayangkan kalau di kawasan Shah Alam ini kita menghadapi masalah banjir, berapa orang yang tak boleh keluar mengundi. Berapa orang yang mungkin nak pergi mengundi tapi tersangkut di tengah jalan beberapa jam, mungkin the whole day, sepanjang hari,
hanya untuk pergi keluar mengundi. Padahal mereka sepatutnya diberi option yang lain, misalnya mengundi, mengadakan pilihan raya di waktu lain untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat sebuah negara yang demokrasi. Shah Alam, kalau mengikut data SPR yang terbaru, ada 166,000 pengundi di parlimen itu. Kita tahu bahawa ada kawasan-kawasan yang agak hotspot dan seperti yang kita saksikan pada Disember tahun lepas seperti Taman Seri Muda dan sebagainya dinaiki air yang agak buruk situasinya pada ketika itu dan keadaannya. Tapi kita boleh berlintas langsung seperti tadi saudara Amli dengan wartawan kami sebagai contoh di Pulau Pinang, di Johor. Di Pulau Pinang katanya ada setengah kawasan yang ada kolam takungan dan ada countermeasures yang dikatakan bersedia dan siap siaga sekiranya hujan lebat berterusan dan air mula naik. Adakah langkah-langkah sedia ada sebegini cukup bagus dan memadai untuk menampan sebarang impak hujan lebat yang akan berlaku dalam masa 5 hari dari sekarang? Mengenai apa yang berlaku di Pulau Pinang, saya rasa mungkin ia boleh mengurangkan masalah banjir yang berlaku. Untuk mengelakkan banjir 100%, saya tak pasti. Pulau Pinang pernah menghadapi masalah banjir sebelum ini, tapi itu dah beberapa tahun. Dan selepas daripada itu, saya lihat tidak ada masalah banjir yang ketara di Pulau Pinang. Mungkin kaedah ataupun metodologi yang kerajaan negeri Pulau Pinang telah laksanakan itu boleh memberi kesan berdasarkan kepada apa yang berlaku sebelum ni. Tapi kita tak tahu. Sekarang ni banjir macam wartawan sebut tadi walaupun perubahan iklim ini suhunya nampak sikit, tetapi cumulative effect, apakah tadi, bukan reporter yang pakar yang menyebutkan mengenai cumulative effect ataupun kesan kumulatif daripada perubahan cuaca. Benarnya kecil tetapi ia mungkin boleh menyebabkan masalah yang besar. Sampah plastik pun kalau kita sumbat pada satu parit, walaupun sampah itu kecil tapi ia boleh mengakibatkan banjir yang besar di atas jalan raya. Ini yang saya bimbang. Sebab itu saya ingin menekankan bahawa untuk pada masa ini kalau kita nak teruskan juga PRU ni, maknanya kita mesti berusaha sedaya upaya untuk kita mengurangkan semua kesan ini walaupun kita tinggal 5 hari. Tapi itu sajalah kita boleh buat. Saya kalau boleh, saya cadangkan tangguh je pilihan raya ni kan sampai ke waktu yang lebih. Poin membersihkan longkang dan saliran air itu agak menarik kerana seperti yang kita banyak kali bincangkan sebelum ini sejak beberapa bulan lepas. Itu adalah perkara yang mungkin nampak kecil tapi adalah salah satu faktor yang paling besar yang membezakan sama ada kawasan itu dinaiki air ataupun tidak. Sekiranya longkang itu sudah putus sumbat, ia tidak boleh menjalankan peranannya. Jadi saya lihat di serata Malaysia sekarang setiap parti ada jentera mereka yang turun buat macam-macam. Apa salahnya jika mereka turun dan membersihkan longkang sekali? Bukan sahaja untuk menunjukkan mereka buat khidmat masyarakat, tapi untuk memastikan kawasan yang mereka turuni itu sistem peparitannya terjaga dan insya-Allah tidak akan berlaku kenaikan air yang mendadak. Sekaligus bermakna mereka membantu untuk memastikan rakyat di kawasan itu dapat turun mengundi pada 19 November nanti. Amlir. Ya, betul. Di Selangor, saya tak tahu negeri lain, tapi di Selangor ada nombor yang kita boleh hubungi. Saya pun tak ingat nombor tu apa dia. Kita hubungi untuk memberitahu masalah sampah yang mungkin menyebabkan banjir, sampah dalam sistem peparitan longkang atau parit, dan akan ada kaki tangan agensi tersebut yang akan menjalankan aktiviti pembersihan di kawasan-kawasan laluan air tersebut. Saya yakin bahawa di negeri-negeri lain pun, khususnya kalau kita beritahu kepada majlis perbendaharaan ataupun majlis daerah, Dewan Bandaraya, mereka akan melakukan perkara yang sama. Jadi perkara ini harus diwar-warkan kepada masyarakat supaya mereka boleh mengambil inisiatif untuk mengubi agensi-agensi kerajaan. Dan kita sendiri pada masyarakat pun janganlah kita buang sampah merata-rata. Saya tengok budaya buang sampah ni masih banyak berlaku dan ini harus minima ataupun dihapuskan terus. Kerana ia melibatkan masalah kepada bukan sedikit ia mengakibatkan masalah yang sangat besar kepada penduduk setempat dan mungkin juga sebuah daerah. Baik. Saudara Amlir Ayat, terima kasih. Amlir Ayat, aktivis alam sekitar. Terima kasih kepada anda menonton Malaysia Memilih. Kita jumpa dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.